Bertemu kembali di Minggu Baharu, rentasan berita edisi 846, saya Zawaz Yusof antara paparan utama. Antara Menteri Malaysia paling gagal. Apa kata PAS apabila digelar pelacur politik? MCA masuk tak penuh, keluar tak luar. Jadi istilah kemenangan untuk pengkhianat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pakar kajian antarabangsa dari Universiti Utara Malaysia UUM menamakan Datuk Razi Jidin dan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sebagai menteri yang paling gagal dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Datuk Ahmad Zarian Muhammad Nazri berkata bukan sahaja golongan pertengahan dan berpendidikan tinggi mengutuk Razi selaku Menteri Pendidikan. Makcik-makcik bawang pun banyak juga mengutuk YB Menteri Pendidikan ini. Merujuk kepada Azmin, Ahmad berkata, saya pun tak tahulah apa yang dia buat. Ahmad membandingkan prestasi Malaysia dengan Indonesia dan Vietnam. Saya rasa semua orang tahu dengan apa yang sudah berlaku dengan keadaan ekonomi, dengan perdagangan antarabangsa kita, dan it is a fact kan. Kita kena terima hakikat, ini adalah faktanya, tegas beliau. Bila melihat situasi ini berdasarkan laporan di mana prestasi pelaburan langsung asing ke negara ini yang merosot dalam masa setahun. Katanya Azmin hanya berjaya menarik ahli-ahli keadilan untuk menyertai Tan Sri Muhyiddin Yassin. That was his political acumen kan. Kita tak boleh nafikan itu sahajalah yang berjaya. Tetapi dari segi apa? Soal beliau. Berbeza dengan Razi yang mendiamkan diri, Azmin cuba mengawal kerosakan nama baiknya menerusi satu wawancara di Sinar Harian Ahad lalu. Untuk memulihkan dan mencerdaskan semula ekonomi, kita terpaksa menyuntik sebanyak 320 bilion ringgit bukan sahaja untuk membantu industri dan syarikat yang besar tetapi juga peniaga-peniaga kecil termasuk makcik Kiah bagi melindungi pekerjaan dan menjamin pendapatan mereka katanya. Bila menyalahkan serangan pandemik COVID-19 sebagai punca kemerosotan ekonomi Malaysia. Kita lihat juga kesan kepada pengangguran pada suku kedua tahun 2020 yang mencatatkan 5.3% walaupun setelah suntikan pakej rangsangan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2020, pengangguran dicatatkan pada kadar 4.8%. Alhamdulillah, setelah setahun kita melalui pandemik COVID-19 ini, hari ini hampir ke semua sektor ekonomi telah pun dibuka. Lebih 15 juta tenaga kerja rakyat Malaysia kembali bekerja. Pada masa sama kita juga melandaikan lekuk penularan COVID-19. Jadi inilah kejayaan kita dalam tempoh setahun ini, ujarnya. Mudahnya Azmin melontarkan kesalahan kepada COVID-19 dan kemudian mengambil kredit ke atas kejayaan Kementerian Kesihatan Malaysia yang dipandu oleh Ketua Pengarahnya Tan Sri Nur Hisham Abdullah. Azmin jangan buat lupah bahawa semasa Pakatan Harapan mentadbir negara, data Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan kadar pengangguran pada Januari 2020 ialah 3.2% dan Februari 3.3%. Ketika itu negara sudah diserang oleh COVID-19. Namun dalam keadaan getir itu, langkah Sheraton dilaksanakan. Maka pada Mac 2020, kadar pengangguran mula meningkat kepada 3.9% sehingga 5.3% pada suku kedua 2020 yang diakui oleh beliau sendiri. Perlu diingat bahawa tidak ada kematian akibat COVID-19 semasa Pakatan Harapan mentadbir negara. Bilangan kematian yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia akibat COVID-19 pada 13 Mac 2021 berjumlah 1,206 mangsa. Hakikatnya, pelaburan langsung asing Malaysia FDI telah menguncup sebanyak 68%, kata Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perdagangan dan pembangunan UNCTAD dan laporannya pada tahun 2020. Situasi ini lebih buruk berbanding penguncupan purata rantau ASEAN iaitu 31% dan global 42% yang juga mengalami pandemik COVID-19. Fitch Ratings menurunkan penarafan keuangan untuk Malaysia dari A- kepada BBB+ yang secara tidak langsung akan menyebabkan lonjakan terhadap hutang negara. FDI dan penarafan keuangan itulah indikator prestasi Azmin yang jelas menunjukkan beliau seorang menteri yang gagal.
Oleh kerana Azmin bekas pemimpin keadilan, kita lihat apa ulasan Ketua Pemuda AMK, Parti Terbabit. Segala-galanya bermula dari langkah rampasan kuasa yang dilakukan oleh Perikatan Nasional sehingga mencetuskan pilihan raya negeri Sabah. Malah tidak ada permohonan maaf yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional sehinggakan seluruh rakyat Malaysia terkesan disebabkan kerakusan orang politik, ujar Ketua AMK Akmal Nasir. Dan berkata Kerajaan Perikatan Nasional tidak mempunyai hala tuju yang jelas ke mana Malaysia ini ingin dibawa. Ujar Akmal, agenda ekonomi negara pincang dengan tadbir urus yang tidak telus. Ditambah pula dengan kemelut politik yang semakin meruncing antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Kesemua ini telah menyebabkan satu demi satu pelabur mula meninggalkan negara beralih ke pasaran Indonesia. Apakah ini satu petanda positif bagi ekonomi negara? Soalnya, ternyata Kabinet XXXL 31 Menteri, 38 Timbalan termasuk Azmin gagal. Jalan keluar terbaik yang perlu dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ialah meletakkan jawatan bagi membolehkan hanya mereka yang benar-benar berkebolehan memimpin negara di landasan yang sebenar. Ekonomi perlu dipacu dan kepimpinan negara harus dipulihkan dengan kadar segera, tegas Akmal. Mustahil Muhyiddin akan meletakkan jawatan setelah bersusah payah menebuk atap. Bukankah di negara ini ada katak-katak politik yang boleh dijentik bagi melengkapi nombor ahli parlimen untuk menyokong beliau? Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dilaporkan berkata PAS tidak mahu melayan atau memberi sebarang komen terhadap istilah pelacur politik yang dilabelkan oleh Tan Sri Tengku Razali Hamzah. Kami orang PAS tidak faham apa itu pelacur, jadi saya tidak boleh komen apa dia pelacur ini. Kita tidak faham, katanya seperti dipetik Harian Metro. Terdahulu Tengku Razali dalam wawancara bersama portal Berita dan Malaysia Insight berkata PAS bukan rakan kongsi yang jujur. Di Tanjung Piai ketika mereka dah bersama dengan kita, PAS tidak mengundi kita. Mereka ada 3,000 ahli di Tanjung Piai tapi tidak sampai 1,000 yang undi kita. Mereka bukan rakan kongsi yang jujur. Begitu juga di Semenyih. PAS macam pelacur, sekejap DAP, sekejap Semangat 46, dakwa pengerusi Jemaah Penasihat UMNO itu. Tengku Razali mengasaskan Semangat 46 setelah tewas dalam pemilihan UMNO pada 1988 apabila dia mencabar Tun Dr. Mahathir bagi jawatan Presiden Parti berkenaan. Semangat 46 menjalinkan kerjasama dengan PAS di bawah Angkatan Perpaduan Ummah APU semasa pilihan raya umum 1990. Dah lama kita lawan PAS, bukan baru semalam. Tapi sejak 1951, PAS mengacau UMNO sejak itu. Sampai sekarang bukan benda baharu, katanya. Bila menolak idea kerjasama antara UMNO dan PAS dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang. Kita tidak boleh setuju kerana macam mana nak lakukan strategi setuju 3 penjuru di sini. Tapi satu lawan satu di tempat lain. Saya sokong kita lawan PAS, tegasnya. Pada Jumaat 12 Mac, Timbalan Ketua Pemuda PAS Selangor, Muhammad Syukri Omar dalam satu hantaran di Facebook berkata, kami rela dituduh pelacur dan parti kecil demi mempertahankan perpaduan ummah. Beliau mendakwa tuduhan oleh Tengku Razali adalah bibit permusuhan dan perpecahan yang dicipta sebelum Perhimpunan Agung UMNO. Alkisahnya PAS diberi amaran oleh pengarah pilihan raya UMNO Datuk Seri Tajuddin supaya jangan masuk campur urusan UMNO dan Bersatu. Dia tengok kata Bersatu tanding dekat Bukit Bintang. Sokonglah, nantak itu. Pasal UMNO tak akan bertanding Bukit Bintang. Kata Bersatu nak bertanding kat Kepong. Tandinglah. Pas nak ramai-ramai keluar berkempen untuk Bersatu, kita tak ada halang. Tapi pasti salah. Kalau Bersatu bertanding, pasti jangan sokong Bersatu. Sokong kau siap. Saya bagi warning tu. Sebelum itu, UMNO menghantar surat kepada pengerusi Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, bahawa parti itu tidak akan bekerjasama dengan Bersatu dan Perikatan Nasional pada PRU15. Cacian memang pedih dan mengguris hati kami. Tetapi kesakitan ini kami tahan demi sebuah perpaduan yang lebih bermakna buat agama, bangsa dan negara, kata Muhammad Syukri. Adakah kenyataan Muhammad Syukri itu menggambarkan sikap orang PAS yang tidak faham apa itu pelacur seperti yang disebut Taqiyuddin? Namun, Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man nampaknya faham maksud istilah yang digunakan oleh Tengku Razali dan menyifatkannya tidak wajar. Saya melihat isu ini pandangan peribadi beliau, bukan mewakili parti pun. Cuma kedudukan dia itu agak tinggi. Sebab itu kita ambil perhatian. Kalau ahli biasa kita buat tak tahu, kata dipetik media. Malah sempat lagi Tuan Ibrahim menyindir Tengku Razali, katanya. Tetapi bila penasihat, dia kena jadi penasihat, bukan pun nasihat.
Jadi, bila penasihat harus jadi penasihat. Namun daripada segi hubungan, saya rasa tidak terjejas sebab itu bukan pendirian parti tetapi pandangan peribadi. Berbelit lidah nampaknya agamawan PAS kerana tersentak dengan gelaran pelacur. Selalunya, pemimpin mereka sahaja yang ringan mulut memanggil pihak lawan dengan gelaran jelek. Rasanya tidak wajar sangat menggelar PAS pelacur politik. Pelacur tidak akan mendabik dada kononnya dia pejuang perpaduan ummah. Gelaran penunggang agama rasanya lebih sesuai. Pada 7 Mac lalu, MCA menzahirkan pendirian parti itu kekal bersama Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Presidennya Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong yang menegaskan perkara itu pada perasmian Perhimpunan Agung MCA ke-67 berkata, sejak penubuhannya, MCA telah melalui pelbagai rintangan dan cabaran dalam perjuangan dan menghadapi waktu susah senang dan pahit manisnya bersama-sama BN. Meraihkan kepelbagaian budaya, kesederhanaan dan sifat inklusif yang diterap dan dipraktikkan oleh Barisan Nasional adalah selari dengan perjuangan MCA. Oleh itu, pada pilihan raya umum ke-15 akan datang, MCA akan terus bersama-sama dengan BN untuk memastikan BN memperoleh kemenangan. Jika melihat adanya keperluan, kita juga akan bersama parti-parti lain untuk membina kekuatan dalam membawa semangat kepelbagaian dan kesederhanaan demi memelihara negara, katanya, seperti dipetik bernama. Wee Ka Siong merayu supaya MCA diberi peluang untuk kembali menguasai kerajaan pada pilihan raya umum itu nanti. Jangan letak semua telur dalam satu bakul. Pesan Ahli Parlimen Air Hitam itu. Maksud beliau, pengundi jangan menaruh masa hadapan kepada Pakatan Harapan jika tidak mahu menanggung kerugian. Mengulas mengenai kenyataan Wee Ka Siong itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kota Melaka, Ku Pao Tiong berkata, rakyat Malaysia patut bertimbangkan menyerahkan semua telur kepada Wee Ka Siong dengan memberi 0 atau kosong kepada parti itu. Menurut Puai Tiao, Presiden MCA itu mendakwa pemerintahan Pakatan Harapan sibuk menjual aset negara dan terus menyalahkan pemerintah sebelumnya tanpa ada rancangan untuk mengembangkan ekonomi. Penolong Setiausaha DAP itu berkata memang benar bahawa Kerajaan Pakatan Harapan menghadapi banyak cabaran selama 22 bulan pemerintahannya. Menurut beliau, ini kerana terdapat beberapa pemimpin politik dalam Kerajaan Pakatan Harapan yang menyekat pembaharuan dan sibuk merancang langkah syaratan. Ramai di antara mereka sekarang adalah rakan sekerja Wee Ka Siong dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Saya dapati amat kelakar apabila Wee Ka Siong terpaksa menggunakan Pakatan Harapan sebagai kambing hitam untuk mengumpulkan sokongan semasa Perhimpunan Agung Tahunan Parti. Sesungguhnya ini amat mirip dengan propaganda ini semua salah DAP yang digunakan oleh sekutu-sekutunya ketika ini dalam pemerintahan Perikatan Nasional, ujar Puai Tiong. Namun, kata pesaing tiga MCA itu, Wee Ka Siong dan MCA tidak dapat menafikan kerosakan ekonomi dan politik yang teruk ditimbulkan oleh Datuk Seri Najib Razak dan pentadbiran Barisan Nasional kepada negara, terutama skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB yang berlaku semasa MCA adalah sebahagian daripada pemerintahan Najib Razak. Hakikatnya, rakyat Malaysia kini perlu menanggung hutang 1MDB sebanyak 50.4 bilion ringgit sehingga tahun 2038. Puai Tiong menegaskan Kerajaan Pakatan Harapan mewarisi masalah ini ketika mengambil alih pada tahun 2018. Walau bagaimanapun, kami berjaya mendorong beberapa pembaharuan dan dasar progresif seperti penghapusan cukai barangan dan perkhidmatan GST, pengurangan kadar tol sebanyak 18%, pelan fabrikasi dan kesambungan nasional NFCP, Malaysian at Work dan Industri 4.0, tegasnya. Puai Tiong juga mengingatkan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional adalah pemerintah minoriti yang tidak mendapat mandat pilihan raya daripada rakyat. Kerajaan Perikatan Nasional mungkin satu-satunya pemerintah di dunia yang menggunakan COVID-19 sebagai alasan untuk menggantung parlimen dan demokrasi, sindirnya. Malaysia menjadi antara negara yang paling teruk terjejas dari segi ekonomi di ASEAN kerana Kerajaan Perikatan Nasional lembab dan flip-flop. Ingat lagi tak? Ketika Perhimpunan Agung MCA ke-65 pada Disember 2018, parti itu mahu membubarkan Barisan Nasional. Demi kebangkitan semula, Barisan Nasional perlu dibubarkan dalam suasana persefahaman dan persetujuan bersama supaya dapat memberi ruang yang bebas dalam usaha transformasi dan pembinaan semula, katanya pada sidang media di Wisma MCA ketika itu. Bila kalah, MCA mahu lari. Bila gerombolan pengkhianat berjaya menebuk atap, parti itu menuntut jawatan dan meletakkan pemimpin kanan mereka untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan di Malaysia. Sedangkan ia hanya parti yang melukut di tepi gantang UMNO.
Justru apa perlunya rakyat memberi peluang lagi kepada MCA? Pengerusi Pakatan Harapan mempersoalkan komitmen Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tentang puluhan laporan terhadap penjawat awam yang tiada tindakan. Beliau menyarankan pegawai SPRM untuk menemuinya sekiranya Suruhanjaya tersebut memerlukan bantuan untuk menyiasat rahsia umum pegawai kerajaan korang. Kalau SPRM kata dia perlu, saya nak tanya apa yang berlaku kepada puluhan laporan yang melibatkan menteri-menteri yang mewah yang belanja terang-terang jutaan ringgit yang menyogok orang, ujarnya dalam satu kenyataan. Bila mahu penafian SPRM berhubung tuduhan siasatan terpilih itu dibuktikan dengan tindakan. Ini rahsia umum. Kalau ia tidak diketahui oleh SPRM, saya persila mereka datang berjumpa saya. Saya boleh berbincang. Jadi kita kena hentikan budaya ini, bahawa budaya rasuah itu hanya dalam kalangan pembangkang. Terdahulu, Ahli Parlimen Sekijang, Natrah Ismail, mendakwa dipujuk dua individu termasuk seorang bergelar Datuk Seri supaya memberi sokongan kepada Perdana Menteri Tebuk Atap, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Anwar juga mengecam pihak yang mendakwa kepimpinan UMNO yang dipengaruhi oleh beliau hanya berusaha untuk menjaga jawatan sebagai menteri. Justru tidak mengejutkan apabila Ahli Parlimen Kuala Langat yang dilaporkan sedang disiasat SPRM mengumumkan keluar keadilan untuk menyokong Perikatan Nasional. Anwar mendakwa sogokan dan ugutan sedang digunakan pihak pemerintah dalam membeli beberapa orang ahli parlimen sebagai usaha untuk terus berpaut pada kuasa. Anwar Ibrahim juga mengecam keputusan kerajaan menaikkan kadar denda dari RM1,000 kepada RM10,000 kepada mereka yang melanggar prosedur operasi standard SOP terkait Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Polis Negara juga telah menyatakan bahawa setakat ini seramai 330 individu telah dikenakan denda RM10,000 kerana didakwa melanggar SOP PKP. Ini secara tidak langsung menampakkan wujudnya hukuman pilih kasih di mana terdapat segelintir orang-orang besar, ahli-ahli politik serta pegawai kerajaan yang secara terang-terangan melanggar SOP PKP tanpa sebarang tindakan lanjut atau denda. Dakwa Anwar. Menurut Presiden Keadilan itu, ini adalah bukti nyata bahawa kerajaan mengamalkan sikap antara dua darjat dalam menguatkuasakan peraturan tak kala rakyat terus dibangsakan secara berterusan. Kadar denda yang tidak munasabah itu menyalahkan kecenderungan yang autokrasi Kerajaan Perikatan Nasional sejak merampas kuasa tahun lalu melalui rencana yang jelek dan cukup hina, tegasnya. Anwar mempersoalkan bagaimana rakyat yang miskin dan terbeban dengan kepayahan yang sangat dahsyat dikurung di penjara kerana tidak mampu membayar denda. Negara jenis apakah yang mahu kita bangunkan sekarang ini? Apakah kerajaan ini bersedia untuk mendengar ritihan rakyat atau apakah ia akan terus untuk tidak mempedulikannya sambil terus menyalahgunakan perisytiharan darurat? Soalnya, adakah hanya pemimpin pembangkang yang tidak puas hati terhadap situasi semakin terhapusnya demokrasi di negara ini? Tidak. Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, Malaysia mesti keluar dari defisit demokrasi. Kita sepatutnya lebih baik dan lebih unggul dalam mengurus negara ini dan menampilkan amalan demokratik yang lebih maju, katanya. Menurut beliau, Malaysia sewajarnya menjadi teladan kepada negara lain tentang amalan sistem demokrasi dengan kearifan tempatan dan menjadi negara membangun paling berjaya. Namun sebaliknya yang berlaku. Kita semakin mundur dari kualiti kepimpinan dengan ahli parlimen bertindak sesuka hati atas perkiraan peribadi dan bukan prinsip serta nilai. Kebebasan bersuara dan berekspresi semakin mengecil dengan pelbagai ordinan dan tindakan yang menanam ketakutan dan bukannya pertanggungjawaban, ujar Muhammad. Beliau juga menyuarakan kebimbangan terhadap kesusutan nilai demokrasi apabila parlimen digantung dan perlembagaan dilumpuhkan. Membiarkan potensi Malaysia dalam kedudukan sepertinya sekarang adalah sangat mendukacitakan, dakwanya. Beliau menyeru supaya memperbaiki kedudukan demokrasi Malaysia. Sama ada kita seorang menteri kabinet atau penjawat awam atau ahli politik pembangkang atau kumpulan masyarakat sivil, mahupun hanya orang biasa, marilah kita mengembalikan amalan demokrasi di Malaysia ke tahap dan kedudukan lebih baik. Negara ini adalah tanah air yang istimewa buat semua penduduknya. Ia bukan hak milik peribadi atau sesiapa pun dan tidak boleh diperlakukan dengan sesuka hati, tegasnya. Nampaknya Muhammad juga melontarkan pandangan yang sama dengan Ketua Pembangkang. Cuma intonasinya masih berbau apologetik kerana beliau berada di pihak pengkhianat yang kini sedang menghancurkan demokrasi.
Memang betul, negara ini adalah hak semua dan untuk semua. Namun seruan Muhammad agar kita memperbaiki demokrasi di Malaysia ini tanpa lelah tidak akan berbekas jika UMNO masih menjadi tongkat kepada kekuasaan Perikatan Nasional. Bagaimana UMNO mahu demokrasi di Malaysia menjadi lebih baik dan lebih maju jika sebelah tangan masih berpaut bersama dengan pengkhianat. Ingat, pengkhianat tidak akan menang kerana rakyat bukan bodoh. Ingatlah bahawa rakyat ini peka dan sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera.